Assalamualaikum dan selamat pagi. Untuk sains hari ini, kamu boleh buka buku teks muka surat 124 dan 125. Tajuk baru iaitu tenaga. Okey, tenaga. Apa itu tenaga? Apa itu tenaga? Tenaga ialah keupayaan untuk melakukan kerja. Macam awak nak buat kerja, kan? Kalau puasa tak ada tenaga, boleh buat kerja, nak berjalan pun malas. Okey, tak sebab apa? Sebab tak ada tenaga. Itu maksudnya tenaga ialah keupayaan untuk melakukan kerja. Okey, hari ni kita nak belajar tenaga ni, dia punya sumber iaitu dari mana datangnya sumber tu. Tenaga tu dari mana datangnya? Ada beberapa sumber. Dalam buku teks ni ada 7. Okey, ada 7. Kalau muka surat 124 ni ada 3 dulu. Sekejap lagi 125 ada 4 lagi. Kita tengok dulu yang sini. Okey, sumber yang pertama iaitu matahari. Sumber yang pertama matahari. Dalam 7 sumber ni, yang paling utama adalah sumber dari matahari. Kalau ada soalan dia tanya, manakah sumber paling utama? Jawabnya matahari. Tak ada jawapan lain dah. Mesti jawab matahari. Okey. Matahari ni kenapa dia sumber utama? Macam yang kita boleh tahu jugalah kan. Dia kan untuk fotosintesis. Okey, untuk fotosintesis, tumbuhan hasilkan makanan. Tumbuhan boleh hidup, kita boleh makan, manusia boleh makan, haiwan boleh makan, dapat tenaga. Betul kan? Selain tu, matahari ni juga guna untuk jana elektrik melalui panel suria. Panel suria ni ataupun bahasa Inggeris panggil solar system. Ada setengah orang yang kaya tu, dia letaklah panel suria ni atas bumbung rumah dia. Dekat Masjid Al-Fatih pun tak silap saya ada panel suria ni. Apa panel suria ni buat? Dia serap cahaya matahari. Okey, dia serap cahaya matahari ni, kemudian dia tukarkan cahaya matahari ni menjadi tenaga elektrik. Jadi bila katakanlah Serdang ni tak ada elektrik, tapi rumah yang pasang solar ni dia ada elektrik, dia ada simpanan elektrik. Itu kegunaan dia. Okey. Yang kedua, sumber tenaga yang kedua ialah air. Okey, air. Macam mana yang air ni dia bagi sumber tenaga? Air ni, okey, dia mengalir. Air yang mengalir menggerakkan turbin. Okey, turbin ni. Turbin ni dia ada dekat empangan. Dia besar. Bila air deras ni, dia lalu kat turbin. Turbin ni dia ada dalam ni. Air dari atas ni dia turun, dia melalui turbin ni, dia keluar. Jadi digerakkan turbin ni. Bila digerakkan turbin ni menghasilkan tenaga elektrik. Dia hasilkan tenaga elektrik dekat rumah, kat kilang, dekat sekolah, dekat bangunan-bangunan. Kita dapat salah satunya dari sinilah ni. Dari turbin elektrik dekat empangan hidroelektrik. Ini dia guna air yang kuat lah. Air yang kuat. Sumber yang ketiga iaitu biojisim. Biojisim ni benda barulah bagi kamu. Apa benda biojisim ni? Biojisim ni adalah bahan daripada tumbuh-tumbuhan atau tinja haiwan, najis haiwan. Okey, najis haiwan tu sebenarnya boleh guna, najis kita tak guna. Najis haiwan ni boleh guna ataupun bahan-bahan buangan dari sisa tumbuhan. Dia hasilkan bahan api dan menjanakan elektrik. Dia bagi sumber tenaga elektrik. Tinja haiwan ni dia kumpul lah. Dia kumpul banyak-banyak, dan sisa kayu api dan sisa tanaman ni dia kumpul banyak-banyak di bahan api, dia janakan elektrik. Okey, so ada 3 kan muka surat ni. Sumber tenaga matahari. Okey, ada matahari.
air, biojisim. Okey, matahari, panel solar, solar system, sistem suria, salah satunya. Air, dia menggerakkan turbin jana elektrik. Biojisim, dari tinja haiwan, najis haiwan, dengan tumbuh-tumbuhan, sisa tumbuhan ni, dia hasilkan bahan api jana elektrik. Itu. Okey, mari kita tengok pula sumber yang keempat muka surat 125. Okey, sumber yang keempat ialah angin. Okey, angin yang bertiup menggerakkan kincir angin untuk jana elektrik pun sama. Ni kincir angin ni, besar ni kincir angin ni. Dekat Malaysia ni pun bukannya dia tak boleh pasang di tempat yang ada orang, dia pasang di tanah yang lapang, yang luas. Dia memang sebesar-besar tinggi lah kincir angin ni. Dia tak banyak kat Malaysia ni. Adalah dekat setengah pulau ada. Jarang jumpa kat Malaysia, tapi dekat luar negara memang banyak. Sebab kos dia mahal nak buat dia ni. Awak tengok je dalam gambar ni macam kecil, tapi sebenarnya sangat besar. Kalau ada masa, awak boleh cari dalam YouTube, awak tarik kincir angin. Awak tengok macam mana dia bergerak. Dia bergerak, lepas tu dia sambung ada wayar-wayar kat bawah tanah ni, dia hasilkan tenaga elektrik. Okey, lagi yang kelima. Okey, yang kelima, tenaga nuklear. Ini pun kat Malaysia tak ada. Sebab kos dia sangat mahal. Tenaga nuklear macam mana dibuat ni? Okey, bahan nuklear seperti uranium. Uranium ni yang mahal ni digunakan untuk menjanakan elektrik di stesen jana kuasa nuklear. Negara-negara kaya, negara besar dia ada ni. Okey, dia ni boleh, kalau kita boleh nampak dia punya stesen jana kuasa nuklear ni, rupa dia macam ni. Dia ada macam serombong besar ni. Dia hasilkan, dia adalah dia buat sesuatu dekat uranium tu, kemudian uranium tu dia tukar jadi tenaga elektrik. Yang keenam. Okey, yang keenam, bahan api fosil. Apa benda bahan api fosil ni? Bahan api fosil ni dia terdiri pada petroleum, gas asli dan arang batu. Ada 3. Okey, arang batu, petroleum, gas asli. Ini Malaysia ada. Malaysia ada, petroleum ada, gas asli ada, tapi tak banyak. Arang batu tak ada, arang batu dia import. Ini dia buat macam mana? Sama juga. Dia bakar, kemudian dia hasilkan elektrik. Kebanyakannya yang kita dapat tenaga nasional berhad, kita dapat elektrik, dia import arang batu ni, kemudian dia bakar, hasilkan tenaga elektrik. Itu yang kita dapat ni elektrik kat rumah tu, dari sini lah ni. Sama juga dengan petroleum, gas asli. Okey, tenaga untuk nak gerakkan kita punya kereta lah, gas asli nak masak lah. Ini. Okey, dan terakhir sekali, sumber tenaga dari ombak. Ombak tu macam mana? Ombak tu pun sama macam air tadi, digerakkan turbin. Dia turbin ni dia bina dalam laut. Okey, dia bina dalam laut. Lepas tu ombak kuat, gerakkan turbin ni, kemudian dia hasilkan tenaga elektrik. Dari 7 ni awak boleh nampak, kebanyakan sumber tenaga semuanya digunakan untuk dijanakan, dihasilkan tenaga elektrik. Okey. So ada berapa tadi? Ada 7. Okey, ada 7. Betul kan? Ada 7. Matahari, air, biojisim, kemudian angin, nuklear, bahan api fosil dan ombak. So sumber apa yang awak belajar hari ni, sumber tenaga ada 7. Jadi saya nak kamu buat dalam buku nota.
Okey. Dalam buku nota, awak buka buku nota panjang kamu tu yang Miss Ida guna tu, dia kata ada kamu buat peta buih macam ni. Okey, peta buih macam ni. Ini peta buih ni, tengah dia kamu tulis tajuk dia sumber tenaga. Kemudian awak buatlah ada 7 buih di keliling dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian garis. Okey, tengah mesti tajuk. Tajuk. Ini 2 contoh saya dah tulis. Kamu tulis sumber tenaga yang pertama matahari. Okey, kemudian kamu garis, kemudian kamu explain lah sikit. Ini ada dekat bawah dia. Ada dalam buku teks. Okey, ada dalam buku teks. Tu. Okey, kamu ambil sikit. Bukannya salin semua. Ambil sesetengah tu. Contoh saya ada. Cuba awak tengok dekat contoh yang ini ada sesetengah. Bukan awak salinnya semua tu. Awak short form lah. Awak pendek-pendekkan. Contoh macam saya. Saya tak salin semua pun. Cuba awak tengok. Okey, saya buat 2 poin kat sini. Okey. Yang kedua, sumber tenaga. Saya dah tulis pun siap-siap. Air. Kemudian garis. Kemudian ceritalah pasal air tu. Dia menggerakkan turbin di empangan di jana elektrik. Saya pun tulis ringkas je. Saya tak tulis pun penuh. Saya tak tulis penuh pun. Cuba awak tengok kan. Kalau sini panjang saja. Saya tulislah yang mana awak boleh ringkaskan, awak ringkas. Boleh faham. Tak semestinya kena salin panjang-panjang. Nota ni kita buat seringkas mungkin. Tapi janganlah ringkas sampai kamu tak faham. So, sumber yang ketiga, 4, 5, 6, 7. Buatlah sendiri. Tengoklah dalam buku teks tu. Tadi dah terang dah. Tulis dia punya tajuk dia. Dia punya sumber kat atas. Garis sikit. Okey. Garis sikit. Kemudian dekat bawah tu awak tulislah dia punya point dia. Okey. Buku nota ni, kalau buku nota panjang kamu tu, kamu guna dua-dua bahagian. Contoh ni tengah-tengah. Okey. Kamu guna dua-dua muka surat ni. Tengah-tengah ni tulis. Pastikan buih-buih bulat tu guna bulatan. Jangan dia main tulis je tangan. Tak guna bulat langsung. Gunalah acuan apa-apa untuk bagi nampak bulat. Guna dua-dua muka surat. Guna dua-dua. Tak apa. Tengah-tengah ni. Kalau buat satu saja, sebelah saja, tak muat. Guna dua. Okey. Tak payah tulis rapat-rapat. Jarak macam ni. Barulah kemas. Dah siap? Tolong PM pada saya nota kamu untuk saya semak. Betul atau salah? Tolong buat dengan kemas. Tak buat dengan kemas, saya suruh padam, buat lain. Okey, itu saja untuk hari ini. Apa-apa masalah, boleh PM saya. Dah siap? PM pada saya untuk semakkan. Sekian, terima kasih.